Jadi kita akan membincangkan beberapa perkara tentang kurikulum, tentang assessment, ya, dan beberapa bahan yang perlu. Oleh kerana saya ada 1 jam saja, banyak topik yang saya akan lompat-lompat dan saya akan bagi bahan-bahan bacaan yang sesuai untuk anda, ya. Saya akan post pada Prof. Eko Supriyanto supaya dikongsi dengan anda. Jadi beberapa tajuk nanti saya akan laju, saya ambil kontennya saja supaya anda boleh membacanya dan melihat kesesuaiannya. Okey, saya dipahamkan anda semua adalah, saya mohon jugalah kalau boleh bukalah video tu, ya, supaya saya nampak orangnya. Tidak saya rasa saya cakap sorang-sorang, tak seronok rasanya. Jadi kalau awak buka videonya, saya nampak anda, saya lebih bahagia dan kita more kepada perkongsian, ya, untuk kita sama-sama memahami apa dia pendidikan luar biasa, apa dia pendidikan inklusif, ya. Supaya kefahaman tu lebih jelas, ya. Dan anda ada maklumat itu dan anda boleh lakukan bila-bila masa. Bila sebut saja pendidikan inklusif, secara umumnya inklusif itu bukan saja untuk PLB, ya. Kita inklusif antara jantina, ya, ah, bangsa, kaum, bagaimana kita menyatukan mereka. Dan untuk yang tajuk ini kita mengkhususkan pada pendidikan inklusif untuk kanak-kanak PLB di Indonesia dan juga di negara-negara Asia, bagaimana ianya dilakukan. Okey, saya mohonlah juga lagi sekali, ya, supaya anda semua buka videonya supaya saya dapat melihat anda, ya. Okey, Rizky, Muhammad, Pertiwi, Bayu dan sebagainya. Primadia, ya, tolong bukakan videonya supaya saya boleh kenal anda, ialah walaupun kita tak bersua muka, kita boleh berkenalan antara satu sama lain. Okey, baik. Saya dipahamkan anda semua adalah pakar-pakar teknologi, ya, dalam bidang ICT, bidang perkomputeran, tetapi anda juga perlukan maklumat tentang PLB sebab mungkin satu masa bidang kerja anda akan melibatkan PLB, ya. Anda tahu bagaimana menyediakan bahan-bahan pengajaran yang sesuai untuk mereka dan bagaimana untuk menyediakan semua bahan-bahan mengikut keperluan ataupun ciri-ciri. Kalau tidak nanti kita akan membina, ya, kalau tidak nanti kita akan membina bahan pengajaran ikut suka kita. Tetapi bahan yang kita bina itu tidak memberi manfaat. Contohnya, kita bina bahan pengajaran untuk tuna netra yang masalah penglihatan, tak boleh lihat. Kamu dah tahu dia tak boleh lihat, tetapi kamu banyak gunakan grafik. Jadi tak bermakna untuk mereka. Dia bersesuaian dengan itu, kita bina sesuatu bahan pengajaran atau bahan-bahan teknologi untuk membantu mereka memahami sesuatu. Mungkin kanak-kanak tunanetra lebih sesuai untuk gunakan visual, audio yang jelas, ya. Kualiti audio bagaimana untuk ah, netra. Tetapi untuk tunarungu, kamu perlukan grafik yang cantik sebab dia menggunakan visual, dia tak dengar. Ya, dia banyak pada visual, wording dalam sesuatu petikan itu. Baik, saya akan share beberapa slide, ya. Nanti saya akan kongsi dengan anda. Okey, saya akan kongsi dengan anda supaya anda semua boleh saya ada sedikit buku garis panduan ini saya akan share dengan apa Pak Eko. Nanti kamu akan boleh membacanya bila ke lapangan, ya. Buku ini buku panduan Kementerian Pendidikan lah untuk Malaysia punya, ya. Tapi boleh diguna pakai sebagai panduan saja untuk garis panduan program pendidikan inklusif. Sebab saya akan jalan laju, kita cuma ada 1 jam untuk cover banyak tajuk. Okey, baik. Okay. Baik, saya terus kepada slide saya yang berikutnya adalah tentang sedikit, ya, kurikulum dan hala tuju. Ke manakah nak ataupun nak dibuatkan untuk kanak-kanak ini, ya. Apa keperluannya, apa keperluan untuk anak-anak itu. Okey.
tentang kurikulumnya. Baik. Jadi tajuk kita hari ini lebih kepada kurikulum. Kita akan fokuskan, tetapi yang ini memperlihatkan hala tuju kurikulum itu. Kemudian kita lihat bagaimana assessment itu boleh dilakukan. Okay, so saya harap semuanya bersedia, rakan-rakan pun dah ramai masuk. Tapi kita tak boleh tunggu sebab nanti saya cuma ada 1 jam saja bersama dengan anda. Okey, baik. Baik, kurikulum ya. Kalau sebut saja kurikulum, okey, sebelum tu boleh tak sesiapa respon, bidang anda ni adalah bidang teknologi, bidang perkomputeran dan teknologi kan? Betul ya? Betul? Albert, betul Albert? Albert, betul bidang anda ni? Hai, tak dengar Albert, you silent. Okey, Bima, Bima boleh jelaskan pada saya? Hello, boleh dengarkah? Saya kurang ngerti itu, Pak. Yang mana? Ya, secara keseluruhan sebenarnya sih. Okey, okey. Baik, saya cuba permudahkan. Baik, anda semua ni S1 bidang apa ya? Pendidikan, Pak. Pendidikan. Pendidikan multimedia dan komputer ya? Iya. Heeh. Okey. So anda semua bakal guru yang perlukan maklumat ataupun kemahiran tentang inklusif. Okey. Ini adalah okey, saya cuba cakap berbahasa yang lebih mudah difahami ya. Saya tak akan go through slide by slide. Slide by slide ni kamu boleh baca. Macam ni. Kalau di Indonesia, pendidikan inklusif itu, pelajar itu walaupun di mana dia berada, dia akan terus dimasukkan dalam aliran persekolahan yang biasa di sekolah dasar atau di SMA, ya. Tetapi di Malaysia, pelajar itu dipulihkan dulu. Dia ada satu stesen lain, dipulihkan baru dimasukkan. So dua pelaksanaan inklusif yang berbeza antara Malaysia dan Indonesia. Itu you kena faham. Okey? Faham kan? Pernah lihat pelajar PLB dalam sekolah biasa anda di sana? Tolong responnya sekejap saja supaya pembelajaran kita lebih bermakna dan anda memahaminya. Diam saja ni. Ya, itu saya pikir. Halo? Ya, hello. Halo. Ya, Prof. Eko, ya. Ya, jadi memang ini satu hal yang baru untuk mahasiswa S1 karena memang ini sedang kita coba untuk memasuki materi-materi yang baru ini dengan harapan ekspektasinya itu nanti mereka memahami ketika harus berhadapan dengan murid atau siswa yang beraneka ragam ya. Ada varian-varian. Tetapi yang dihadapi kemungkinan tidak hanya siswa yang ada kebutuhan khusus, tetapi siswa yang di atas rata-rata atau superior atau jenius gitu. Sehingga ini memang harus dikenalkan kepada mahasiswa. Ya, kalau respon dari mahasiswa masih belum paham lah, itu memang sesuatu yang baru yang harus kita sosialisasikan gitu. Ustadz Mukhtar. Ustadz boleh ya, Ustadz? Boleh, apa saja boleh, Prof. Ustadz itu kalau di Indonesia ya Guru agama. alim ulama gitu lah. Alim ulama. Alim ulama ini ya. tadi saya agak terlambat karena dari hospital. Saya barusan periksa ini tadi, tapi belum rampung, belum selesai, terus langsung
pulang saya tinggalkan, nanti balik lagi jam 12 ke hospital lagi kan gitu. Wah, oke, Iya. terima kasih Prof. Eko Hmm. Suprianto memberi semangat pada mahasiswanya ya. Oke, tak Ya, apa. ya. Saya cakap dengan bahasa yang lebih mudah lah ya. Saya tak akan Ya. follow slide by slide. Nanti kamu lebih keliru macam ni. Kepada anak-anak ya, anak-anak S1 saya hari ini ataupun mahasiswa saya hari ini, saya bahagia berjumpa dengan anda walaupun anda tidak tahu apa-apa itu PLB, kurang faham, tetapi saya cuba gunakan bahasa yang mudah dan menambah kefahaman kamu terhadap PLB. Okey. Macam ni. Di dunia ini ada berbagai-bagai kategori manusia ya. Begitu juga anda di dalam kelas anda, S1 anda, ada berbagai-bagai pelajar. Okey? Jadi realiti di sekolah juga terdapat berbagai kategori pelajar. Ada yang sangat bagus, gifted and talented, ada yang normal macam kita semua ini normal, dan ada juga yang sangat slow atau late development, ataupun ada yang pelajar PLB yang berbagai-bagai kategorinya. Okey, kita kena ingat itu. Kita sebab bakal guru, okey, kita ni bakal guru dan kita ada mahasiswa dan mahasiswa kita itu ada berbagai kategori. Ada yang sangat bagus, ada yang sangat lemah. Jadi apa peranan kita sebagai guru dalam kelas yang ingin membantu pelajar itu supaya berjaya? Okey, apa peranan kita yang boleh kita mainkan? Bagaimana kita nak membantu mahasiswa-mahasiswa kita nanti bila kita mengajar yang pembelajaran kita itu memberi impak kepada pelajar yang gifted, kepada yang normal dan juga kepada yang very low function ataupun anak-anak PLB. Okey. Anak-anak PLB ini juga ada berbagai kategori. Ada yang tunarungu, tunagrahita, tunanetra. Dan mereka juga perlukan pendidikan sebab kita negara-negara Asia telah menandatangani Education for All. Dan kita tidak boleh mengasingkan pelajar itu untuk mendapat peluang pendidikan sama rata dengan pelajar-pelajar aliran biasa ataupun aliran perdana. Itu konsepnya. Konsep yang saya nak terangkan secara globalnya, kita ada pelajar yang sangat bagus, ada pelajar yang sangat low function. Okey, ada berbagai kategori. Kalau di sini dia panggil keperbagaian pelajar. Maksudnya ada berbagai-bagai jenis pelajar. Yang sebagai guru, oleh kerana kita guru, kita tidak boleh pilih mahasiswa kita. Oh, kita nak ajar yang cantik saja. Tak boleh. Ataupun kita nak ajar yang handsome saja. Tak boleh. Siapa saja dalam kelas kita ataupun dalam bilik kuliah kita, itulah mahasiswa kita dan kita sebagai guru ada aku janji. Aku janji kita akan memberi perkhidmatan yang terbaik kepada semua mahasiswa-mahasiswa kita untuk mendapat peluang pendidikan dan membantu mereka sebaik-baik yang boleh. Jadi anda tak boleh pilih mahasiswa anda yang bagaimana. Sebab anda bakal guru, siapa saja berada di depan anda, dia adalah murid anda. Ataupun pelajar anda. Dan anda kena bantu dia. Oleh kerana dalam kelas itu kita ada berbagai kategori pelajar, ada yang bagus, ada yang sederhana dan ada yang sangat bagus. Ya, dan bagaimana kita berperanan sebagai guru memberi pembelajaran kita yang bermakna. Okey. Cuba bayangkan ya. Saya nak anda bayangkan anda sebagai guru. Ni guru anda dah mengajar di sekolah dan anda sebagai guru yang ada kemahiran, ada pengetahuan, ada kebolehan. Tetapi saya ingin touch up sikit ya ataupun membetulkan sedikit dalam kaedah pengajaran kita sebagai seorang guru. Dalam kelas kita itu rata-ratanya pelajarnya normal. Okey, katakan kita ada sekitar 25 orang mahasiswa dalam kelas kita. Okey. 24 orang itu ataupun 23 orang itu biasa, normal. Ada satu sangat pandai dan ada juga dua yang sangat lemah. Jadi, sebagai seorang guru, anda kena menyediakan materi-materi atau materi pengajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Okey.
katakan kita seorang guru yang sangat hebat. Mengajar, tambah. Okey, menambah. Okey, dalam kelas yang normal kita mengajar. Katakan menambah 2 digit dengan 2 digit. Untuk aliran yang biasa. Okey? Okey, kita pun ajar menggunakan bahan bantu mengajar, menggunakan teknologi, menggunakan FDM yang sesuai, menggunakan TV, menggunakan skrin, menggunakan alat pengira sebenar. Tetapi dalam kelas kita juga, dalam masa sama, ada 2 pelajar yang tak boleh kena nombor. Kalau kita mengajar hebat macam mana sekalipun, adakah ianya memberi kesan yang bagus kepada pelajar yang tidak mengenal nombor? Kalau kita mengajar dengan satu aliran saja dalam kelas kita itu, bermaksud kita sebagai guru, guru yang zalim. Okey? Kita guru yang zalim kerana meminggirkan 2 pelajar kita yang tak kenal nombor lagi. Dan di samping itu, kita juga menzalimi satu pelajar kita yang sangat gifted dalam kelas itu. Kerana dia telah menguasai kemahiran mengukur keluasan, mengukur tinggi dan sebagainya. Maknanya kita repeat pembelajaran yang telah dikuasai. Jadi sebagai guru yang hebat, kita boleh mengenal pasti pelajar kita yang mana satu sangat bagus, yang mana satu yang sederhana, yang normal, dan yang mana satu lemah. Dan bila kita mengajar, you kena set pengajaran kita yang berbagai untuk ketiga-tiga kategori budak itu. Itulah dinamakan pembelajaran yang inklusif. Yang dalam kita punya, kalau kita gunakan teori dan model universal design teaching, ya, universal design teaching, dia mengajar pelajar-pelajar itu mengikut kemampuan mereka dan kebolehan mereka, bukan mengikut keseronokan guru mengajar. Sebagai guru, kita perlu sediakan bahan pengajaran berdasarkan keperluan pelajar. Barulah pembelajaran itu bermakna untuk semua. Okey, ada soalan setakat ni? Okey, saya akan pergi satu-satu supaya kefahaman tu lebih memahaminya. Okey? Cuma bayangkan anda sebagai guru, dalam kelas anda itu ataupun dalam bilik darjah anda, ada pelajar normal, ada pelajar yang sangat lemah, ada pelajar yang sangat bagus. Adakah adil anda sebagai guru mengajar dengan satu teknik atau topik saja dalam kelas itu? Okey, boleh respon? Ada yang nak bertanya? Okey, Bima, ada nak tanya apa-apa, Bima? Ataupun Primadia? Okey, kalau tak ada saya terus lagi. Okey, jadi kurikulum adalah perancang yang dibuat untuk mengarah atau membantu pembelajaran di sekolah-sekolah dan ia biasanya diwakili oleh dokumen-dokumen umum. Okey. Di Indonesia pun ada kurikulum mereka, di Malaysia pun ada kurikulum. Kurikulum itu sebagai satu perancangan, sebagai panduan kepada guru. Tetapi guru yang mahir, dia akan cuba menggunakan garis panduan yang disediakan oleh kementerian untuk bersesuaian dengan pelajarnya. Contohnya, dalam SD sekolah dasar 5 katakan. Okey? Dia dah belajar kemahiran yang sangat tinggi. Tetapi dalam masa sama, ada pelajar yang sangat lemah. Jadi guru perlu ambil mungkin kurikulum SD 2 atau SD 1 untuk dia. Sesuaikan dengan kebolehannya. Tetapi untuk pelajar yang pintar, mungkin kita akan ambil SMA 1, SMA 2. Gunakan untuk mereka. So ada different pengajaran dalam kelas kita. Pokoknya, bagaimana kita nak mengasingkan mereka? Okey. Konsepnya, semua faham kurikulum ya? Kurikulum faham ke? Hello? Paham, Pak. Sangat, kelas saya hari ini sangat sopan. Ya? Okey, baik. Alhamdulillah, paham, ada yang paham. Okey. Saya lebih suka bila saya tanya, awak jawab supaya ada respon antara satu sama lain. Ya? Jadi pembelajaran itu lebih bermakna lah. Kalau tidak nanti saya cuma cakap sendirian
saya tak rasa bahagia. Okey, bila dia respon tu saya rasa sangat bahagia. Okey. Jadi dalam kurikulum dia ada isi kandungan, dia ada sukatan. Konsepnya anda pernah tengok kurikulum ke? Pernah lihat kurikulum yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di sekolah dasar, di SMA, di sekolah pertengahan, SMP. Adakah anda telah lihat kurikulumnya? Ya, sebagai Telah, Pak. bakal guru, saya nasihatkan anda semua tolong lihat kurikulum. Sebab apa saja yang kita nak buat mesti berdasarkan kurikulum yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan negara masing-masing. Anda kena sangat mahir, ya. Kena sangat mahir dan ingat, kalau anda bidang teknologi, anda kena faham konten kurikulum teknologi perkomputeran di Indonesia. Dan anda kena faham dan lihat isi kandungannya, sukatannya, tajuk-tajuknya dan sebagainya. Supaya untuk menjadi guru yang mahir adalah guru yang mahir tentang kurikulum. Jadi dia akan buat software, bahan pengajaran berdasarkan apa yang akan diikuti oleh pelajar. Okey. Baik. Jadi saya terus lagi. Baik, ini tolong lihat tajuk-tajuk ini. Saya nak anda cuba buat pembacaan, ya, mendapatkan sedikit maklumat supaya anda tahu apa itu kurikulum dan kenapa pentingnya kurikulum. Dan bila proses pembinaan kurikulum, seandainya anda terlibat dengan Kementerian Pendidikan, anda boleh menyumbangkan sedikit maklumat. Ya, konsep kurikulum kita perlu ada pengetahuan sedikitlah. Kurikulum as progress of student, ya, kurikulum as course content, kurikulum as planning learning experience, kurikulum as experience head, ya, under the auspices of the school, curriculum as a structure series of intended learning outcome, curriculum as a written plan flow for action. Maksudnya, curriculum tu sudah disediakan. Sebagai mahasiswa, anda kena tahu semua benda aspek ini, ya, sebelum turun ke sekolah. Dan anda nanti akan ada temuduga untuk pemilihan menjadi seorang guru. Jadi, untuk menjadi guru, perkara yang penting selalunya antara perkara yang diwawancarakan semasa temuduga, interview sebagai guru adalah konsep kurikulum itu sendiri. Dia akan lihat, awak nak jadi guru tetapi awak tahu tak apa dia kurikulum. Itu macam intipati. SD 1 ada kurikulum dia, SD 2 ada kurikulum dia, SD 3 ada kurikulumnya. SD 1 bahasa Melayu ada kurikulum, bahasa Indonesia ada kurikulumnya. Sejarah ataupun history ada kurikulumnya. Geografi ada kurikulumnya. Kemahiran manipulatif juga ada kurikulumnya. Jadi, jika anda dalam bidang teknologi, multimedia, anda kena mahir tentang kurikulum teknologi dan multimedia. Bila anda menerima pelajar, anda tahu bagaimana membahagi-bahagikan pelajar itu kepada tajuk-tajuk yang sesuai dengan mengikut kebolehan mereka. Itu perkara pokoknya, ya. Okey, baik. Apakah kurikulum yang digunakan pakai di sekolah pendidikan khas ataupun di program pendidikan khas integrasi ataupun di program inklusif? Okey, saya fokuskan di program inklusif sebabnya di Indonesia serata-ratanya semua program dia adalah inklusif. Siapa pun dia, siapa pun murid kita, mereka tetap dimasukkan dalam kelas aliran perdana. Sangat bagus, tetapi kita kena lihat untuk melaksanakan program inklusif yang bagus, sistem sokongan itu diperlukan. Itu sebabnya kita perlukan guru-guru macam anda. Anda ada pengetahuan konten bidang anda juga ada pengetahuan tentang konten apa itu PLB, apa itu pelajar gifted dan talented. Pelajar biasa, katakan SD 3, dia gunakan kurikulum multimedia ataupun kurikulum komputer standard 3, SD 3. Tetapi dalam kelas kita ada budak gifted. So kita gunakan untuk dia, kita gunakan kemahiran yang di SMA 1, SMA 2 sebab dia dah kemahiran dia tinggi. Tetapi kita jangan lupa ada pelajar yang nak tekan keyboard pun tak tahu. Nak gunakan mouse pun tak tahu.
Jadi kita perlukan sedia pembelajaran untuk dia yang khusus. Okey. Saya ambil satu senario senario dalam bidang pendidikan. Okey, contoh. Ini contoh. Dulu masa kecil-kecil, saya di usia 5 tahun, 4 tahun, kita pergi kuliah mengaji dengan tok guru kita, ya, dengan ustaz, ya. Awak lihat bagaimana ustaz-ustaz itu mempunyai kemahiran yang sangat tinggi dalam mengajarkan pengajaran menggunakan teori UDL strategi, ya, ataupun pengajaran menggunakan universal design learning teaching, ya. Ustaz dulu yang tahun 60 telah boleh gunakan. Apatah lagi anda yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran. Kita rasa sangat tercabar sebagai guru sekarang ini. Kita sangat tercabar. Ustaz-ustaz dahulu dia ada 40-50 orang yang belajar mengaji dengan dia. Mengajar mengaji itu mengaji Al-Quran lah, ya. Okey. Ada yang baru kenal alif bata, ada yang membaca Fatihah, ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca surah Al-Baqarah. Semua tu berbeza-beza. Kamu lihat bagaimana ustaz itu menggunakan masa dalam 5 minit ke 10 minit, ya, kepada mahasiswanya itu. Pengajarnya berencam-rencam, berbagai-bagai, ikut kebolehan murid. Itu konsep yang saya ingin tekankan di sini. Maksudnya, pengajaran pendidikan inklusif ini telah berlaku di zaman-zaman 50-an, 60-an dulu. Kita tak perlu berbangga sangat dengan Pak Ustaz. Oh, saya ada kemahiran inklusif. Sedangkan Pak Ustaz dulu telah mempunyai kemahiran tersebut terlebih awal. Ya, mereka mengajar mengikut individu. Individu A, alif bata. Individu B, surah Fatihah. Individu C, surah Al-Ikhlas. Ya. Kalau ada 30 orang lesson plan je untuk satu hari. Boleh saja mereka lakukan. Tetapi kenapa sekarang ni seorang guru yang diberi pendidikan bidang pendidikan sudah ada pengetahuan, tetapi bila mengajar di dalam kelas ataupun dalam bilik darjah, mereka lupa ada pelajar pintar, ada pelajar yang sangat perlahan kemahiran. Kenapa itu dilupakan? Kenapa tidak dilakukan assessment yang sesuai dengan kemampuan pelajar-pelajar itu? Itu pokoknya. Konsep itu yang saya nak tekankan kepada anda, bahawa dalam pengajaran, dalam bilik darjah kita, terdapat berbagai-bagai kumpulan murid. Different antara satu individu dengan satu individu. Itu konsep yang saya nak tekankan. Boleh faham ke tu? Senyap je ni. Martiha, faham ke? Paham, Pak. Okey. So, itu konsep dasar, ya. Konsep asasnya. Okey, baik. Baik. Kurikulum kebangsaan diubah sesuai mengikut kecacatan murid dari kurikulum alternatif. Okey, macam ni. Maksudnya, yang ini di Malaysia punya, ya. Di samping dia ada kurikulum normal ataupun untuk pelajar umum, dia juga sediakan satu kurikulum yang khusus untuk pelajar yang sangat slow untuk mendapat pendidikan. Okey. Itu yang berlaku di Malaysia. Tetapi yang di Indonesia, kurikulumnya standard. SD ada satu kurikulum, SMA ada satu kurikulum, SMP ada satu kurikulum. Okey? Tetapi sebagai seorang guru, ketika kita mengajar di SMP, bila kita mengajar mereka, kita lihat ada pelajar kita yang tak boleh mengikuti kurikulum itu. Logiknya, anda sebagai guru boleh ambil kurikulum SD digunakan di di SMP untuk pelajar yang belum menguasai kemahiran. Okey, macam kemahiran untuk membaca. Kemahiran membaca. Bata, cakap, itu SD punya kurikulum kan? Tetapi bila SMP, ada pelajar yang tak boleh membaca lagi. Apa yang kita nak buat? So, kita ambil kurikulum SD itu
Untuk pelajar 2 orang ini yang sangat lemah, kita ambil saja kurikulum yang di dasar untuk membantu mereka yang di SMP itu. Itu konsepnya. Sebagai guru, kita boleh ubah suai pengajaran kita berdasarkan keperluan murid itu. Kita tak boleh guna satu kurikulum untuk for all student. Sebab dalam kelas kita ada berbagai rencam murid. Ada yang sangat bagus, ada yang sangat lemah. So yang gifted kita boleh ambil kurikulum yang lebih tinggi untuk dia. Itu cara penggunaan kurikulum yang sebetulnya. Okey, di Malaysia juga, kalau di Malaysia kita ada kurikulum alternatif. Maksudnya untuk pelajar yang low function, dia ada satu kurikulum khusus untuk mereka. Yalah, katakan dia sudah SMP, umurnya 14, 15 tahun, tetapi tak boleh membaca lagi. Itu jadi mereka menggunakan kurikulum alternatif untuk mereka dijadikan panduan kepada guru untuk mengajar mereka dalam membaca, matematik dan sebagainya. Contohnya dalam SMP, tajuk nombor adalah nombor yang juta-jutaan, ya. Tapi SD dia gunakan mengajar nombor yang bawah 10, bawah 100 dan sebagainya. Jadi kalau mereka belum menguasai nombor, mungkin kemahiran itu boleh diajar, digunakan pakai dalam SMP kepada 2 orang student itu saja. Bukan keseluruhan, ya. Bukan keseluruhan bilik darjah itu menggunakan kurikulum SD, tetapi untuk 2 orang murid itu saja yang digunakan. Okey, faham konsep ini tak? Boleh faham? Ada pertanyaan setakat ni? Tak ada. Okey, kalau dilihat dalam slide saya tu, ada kurikulum latihan industri ataupun majlis latihan vokasional kebangsaan. Di Malaysia untuk yang low function atau murid yang sangat lemah ini, dia akan ditekankan dengan pengajaran pembelajaran yang berkemahiran. Contohnya memasak, menjahit, bertukang, piping, electrical dan sebagainya. Sebab dia akademik dia kurang maju. Jadi kita juga sediakan satu kurikulum khusus untuk kurikulum alternatif khusus untuk pelajar-pelajar yang low function dalam berada di aliran perdana. Okey, kita teruskan lagi. Baik. Ini peraturan pendidikan di Malaysia. Ya, peraturan pendidikan Malaysia mungkin ada sedikit perbezaan dengan Indonesia. Anda boleh tengok juga yang Indonesia. Ya, dalam melaksanakan kurikulum pendidikan khas, guru-guru ya boleh mengubah suai kaedah, teknik pengajaran, teknik pembelajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat pendidikan khas. Maksudnya, guru diberi kebebasan seandainya pelajar itu di SMP sepatut sudah belajar menulis satu esei yang panjang, sudah menulis karangan, sudah menulis satu perenggan, menjawab soalan-soalan lisan dengan bagus. Tetapi dalam masa sama, ada mahasiswa di SMP yang belum boleh membaca. Saya rasa di Indonesia juga wujud, ya. Ada sebahagian yang memang tidak boleh membaca. Kemungkinan mereka adalah pelajar disleksia atau pelajar autisma ataupun pelajar Down syndrome yang sangat perlahan pencapaiannya. Jadi guru dibenarkan untuk ubah suai keseluruhan pengajarannya bersesuaian dengan kemajuan kebolehan pelajar itu. Itu sebabnya di sini kita banyak menggunakan teori universal design dalam teaching. Dalam teaching untuk supaya pelajar-pelajar itu diberi bantuan pengajaran yang sesuai dengan kebolehan mereka. Okey, ada soalan setakat ni? Maaf Pak, izin Ya, ngasih hati-hati apa dia? Untuk PPT-nya belum terlihat itu Pak. Untuk slide-slide-nya Oh, slide-nya tak nampak ya? belum. Ya. Saya buka semula, mungkin tersangkut. Oh, kenapa tak cakap? Bila awak tak cakap, tak beritahu saya tak nampak. Nampak kah? Boleh lihat? Nampak, Pak. Nampak Pak. Okey. Saya dah slide yang berikutnya. Okey. Baik, tak apa. Tak nampak bagi tahu sebab perlu bersuara. Okey, ini yang tadi saya nyatakan tadi.
dalam melaksanakan kurikulum. Okey, seterusnya. Baik. Bagaimana asesmen itu dibuat? Okey. Semua pelajar PLB akan mengambil peperiksaan awam. Ya. Di Indonesia juga ada peperiksaan awam yang diambil oleh semua mahasiswa. Okey. Jadi di Malaysia semasa di SD dia ada satu peperiksaan, semasa di SMP ada peperiksaan, ada di SMA ada satu peperiksaan yang perlu diambil oleh semua mahasiswa. Okey, tetapi semua pelajar PLB akan mengambil peperiksaan awam seperti ujian penilaian sekolah rendah, penilaian menengah rendah, CJ pelajar Malaysia kecuali mereka yang mengikuti kursus alternatif. Yang menggunakan kurikulum alternatif yang tidak mencapai tahap yang sepatutnya, dia akan mengambil peperiksaan berdasarkan modular ataupun konsep apa yang telah dikuasai. Okey, baik. Ini yang di Malaysia. Jadi bagaimana kita dapati bila mereka mengambil satu di SD katakan, semua mahasiswa ambil peperiksaan. Kita akan lihat ada keputusan mereka sangat excellent, sangat bagus. Ada sebahagiannya yang normal, dia dalam lingkungan normal. Dia tak pernah lulus. Kalau dia ambil 5 mata pelajaran atau 5 kuliah di SD, semua-semuanya dapat F. Fail. Why? Kenapa berlaku begitu? Apa peranan kita sebagai guru? Apa yang telah kita lakukan dari pelajar kita yang tidak menguasai langsung kemahiran itu? Okey? Itu yang kita beri penekanan dalam teaching strategi kepada pelajar-pelajar inklusif. Okey? Baik. Konsepnya yang di Indonesia bila disebutkan pendidikan inklusif, bermaksud pelajar PLB belajar dengan pelajar-pelajar aliran perdana. Ya. Tetapi kita tahu pelajar PLB itu pencapaiannya tidaklah sesama dengan pelajar dalam kelas dia. Jadi, apa yang kita perlu buat untuk membantu pelajar ini? Itu persoalannya. Okey. Baik. Ini adalah tempoh pengajian yang berada di Malaysia. Okey, tak apa. Okey, ini adalah kategori pelajar-pelajar yang masalah pembelajaran ataupun tunagrahita. Ya, dipermudahkan berdasarkan kurikulum prasekolah kebangsaan dan Sukatan Pelajaran Pendidikan Khas Malaysia. Ya, kita dapati bahawa beberapa kategori untuk pelajar-pelajar dalam pendidikan itu berlaku. Okey. Jadi terdapat berbagai keupayaan individu dalam bilik darjah kita. Jadi sebagai guru kita perlu memberi peluang mendapat perkembangan menyeluruh dan bersepadu. Pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna, pendidikan sepanjang hayat. Okey. Okey. Cikgu. Bakal-bakal guru. Bakal-bakal ibu guru, bakal-bakal bapa guru. Okey? Anda sebagai guru. Kita perlu tahu bahawa semua mahasiswa saya perlu mendapat pendidikan. Semua mahasiswa saya perlu diberi pelayanan sebaik mungkin. Jangan beri pelayanan kepada yang bagus saja. Tetapi dalam masa yang sama, kita ada seorang dua dalam kelas kita yang tak boleh membaca, tidak menguasai matematik, tidak boleh mengurus diri, tidak ada kemahiran manipulatif yang bagus, perlu dibantu. Sebagai guru, kita perlu beri pendidikan yang sebaik mungkin, menyediakan pengajaran yang menggembirakan dan memberi impak dan makna kepadanya. Itu kena, konsep itu kena ada. Ya, supaya semua mahasiswa kita rasa seronok dengan kita. Ya, rasa bahagia dengan kita. Sebab kita membantu mereka dalam berbagai perkara. Supaya boleh jadi pembelajaran kita itu mengikut keperluan individu dan penilaian kita berdasarkan kebolehan dia. Okey, adakah adil dalam bilik darjah kita, kita selalu ada ujian bulanan. Setiap bulan ada ujian. Ujian bulanan itu dibuat untuk pelajar-pelajar yang berkebolehan. Okey, pelajar-pelajar yang berkebolehan. Normal. Okey, mereka boleh menjawab. Tetapi ada pelajar kita ni yang tak menguasai langsung. Adakah pemikirannya ataupun kognitifnya kosong? Mereka juga ada kemahiran. Tetapi kita tak pernah sediakan penilaian kemahiran berdasarkan kebolehan mereka. Kita ambil semua sama rata. Jadi peluang pendidikan itu tidak adil untuk mereka.
Okey, baik. Saya teruskan lagi. Nanti kalau ada persoalan, saya jelaskan ya. Okey, baik. Baik, kita kena ada konsep, kurikulum itu bertujuan melengkapkan kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran atau tunagrahita dengan kemahiran-kemahiran yang tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan semaksimal yang boleh. Okey, contohnya, semasa dia masuk dalam kelas kita waktu matematika, dia baru mengenal pranombor, katakan. Okey, pranombor itu tahu apa dia? Kemahiran banyak sedikit, panjang pendek, warna, saiz. Itu tajuk-tajuk pranombor. Sebelum pelajar itu menguasai nombor ataupun numbers, mereka perlu menguasai kemahiran pranombor. Okey, jadi kalau kita harap walaupun dengan kita mereka ada sedikit perkembangan. Sebab mengikuti kelas dengan kita, pelajar itu telah mengenal nombor. Maksudnya ada peningkatan kemahiran pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran kita. Tetapi kalau bulan Januari belajar dengan kita pranombor, bulan Disember pun pranombor, bermaksud pengajaran kita itu gagal. Okey, kita gagal menambah kemahiran-kemahiran tertentu bagi membantu mencapai perkembangan. So itu sebabnya guru dia sentiasa mengukur diri dia. Apa yang saya lakukan untuk murid saya? Ya, Cikgu Martina, Cikgu Asti, Cikgu Abdul Rosyad, ya, kita selalu bertanya, kenapa budak ini tidak berkembang? Adakah cara pengajaran kita salah? So sebagai guru kita kena muhasabah diri selalu, ya, muhasabah diri selalu supaya mahasiswa kita mendapat pendidikan semaksimum yang boleh. Itu dia. Okey. Jadi dalam pendidikan ini, dalam pendidikan dan juga inklusif, kita bukan saja melihat dari segi intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. Okey. Persoalannya cikgu. Persoalannya sekarang ni, sejauh mana? Ya, kenapa kita begitu bersungguh-sungguh nak bantu juga yang sangat kanak-kanak PLB ni, yang tunagrahita, tunanetra, netra. Ya, kenapa kita nak bersusah payah? Sebab mereka juga ahli masyarakat. Mereka perlu berada dalam masyarakat. Kalau kita dapat memberi dia, memperkembangkan kemahiran-kemahiran pada dirinya, maksudnya masyarakat akan kurang bebanan. Maksudnya banyak perkara mereka boleh lakukan sendiri. Tetapi kalau kita tak bantu dia, selama-lamanya kita akan terpaksa menanggung pembiayaan kos makan, minum, sara hidup mereka. Takkan masyarakat nak biarkan saja dia menjadi gelandangan, terbiar tepi jalan, makan sisa sampah. Itu naluri yang ada pada kita. Sebab kita telah membangunkan, ya, saya percaya Indonesia, Malaysia, kita membangunkan intelek dan kerohanian di dalam ini. Bahawa yang lemah perlu dibantu. Sebagai guru, anda bakal guru, konsep itu perlu ditanam pada diri kita. Tanam pada diri kita, saya sebagai guru, saya sebagai bapa guru, saya sebagai ibu guru, nawa itu saya ingin membantu mahasiswa saya maju ke depan walaupun tak banyak. Hari ini sedikit, besok sedikit dan sedikit, bertambah dari semasa ke semasa. Saya harap benda ini, konsep perkembangan intelek dan rohani guru itu ada pada kita. Ya, supaya kita sangat membantu dengan yakin, jitu, berjuang habis-habisan, bantu pelajar-pelajar kita supaya terus maju dan maju dan maju. Okey. Itu sebabnya kenapa kita perlu bantu kanak-kanak PLB untuk menguasai kemahiran supaya mengurangkan bebanan kepada masyarakat. Okey. Next. Okey. Objektif dia. Okey. Setiap orang kanak-kanak diberi peluang dan bimbingan yang seluas-luasnya untuk membolehkan mereka
menguasai kemahiran komunikasi, bergaul, memperkembangkan bakat mereka, ya, perasaan ingin tahu, mengenal diri dan alam sekeliling, menjaga kesihatan dan keselamatan diri. Itu sebabnya kanak-kanak PLB secepat mungkin diinklusifkan dalam sistem masyarakat, di sekolah dan sebagainya, supaya mereka boleh berdiri sendiri untuk menjadi guru. Untuk menjadi ahli masyarakat, ya, untuk mereka menjadi ahli masyarakat. Jadi kita menyediakan mereka, anak-anak PLB ini, secepat mungkin supaya menjadi ahli masyarakat yang berkesan. Itu tujuannya. Kenapa kanak-kanak PLB itu diinklusifkan secepat mungkin. Okey? Itu konsepnya. Okey. Baik, seterusnya. Objektif pendidikan inklusif juga itu menguruskan hal-hal kehidupan seharian supaya murid-murid itu atau mahasiswa itu mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif, melibat diri dalam kegiatan rekreasi, memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni, mengembangkan potensi bakat dan daya kreatif dan intelek kanak-kanak itu. Itu antara tujuan-tujuan kanak-kanak itu diinklusifkan secepat mungkin. Okey? Baik. Baik. Kurikulum. Kita ada berbagai, ya, kurikulum yang berfungsi, ya. Kita ada bidang pengurusan kehidupan, ya. Pengurusan diri itu maksudnya bagaimana mereka memakai pakaian, sikat rambut, potong kuku, mencuci gigi, sikat gigi dan sebagainya. Itu kemahiran diri. Kemahiran manipulatif adalah membangunkan kemahiran-kemahiran mereka seperti melipat, menggunting, ya, meramas, menggenggam dan sebagainya. Pengurusan tingkah laku adalah bagaimana dia sepatutnya berada dalam bilik darjah itu. Kita bantu kanak-kanak itu. Ada kanak-kanak yang diinklusifkan tu dia kuat menjerit. Sekejap-kejap dia 10 minit dia menjerit. 5 minit dia menjerit. 10 minit dia menjerit. Lepas tu dia gigit orang sana, dia gigit orang sini. Ataupun dia tumbuk orang. Yalah, dia kanak-kanak PLB yang perlu diberi bimbingan. Jadi sebagai guru, guru perlu tahu bagaimana untuk menguruskan tingkah laku supaya dia tidak menjadi gangguan dalam kelas ataupun dalam bilik darjah untuk pembelajaran. Itu konsepnya. Okey? Kemahiran hidup adalah mengajar tentang seperti menggoreng telur, masak nasi, buat bubur, buat air. Maksudnya kita mengajar mereka bagaimana untuk survive diri mereka. Itu perlu ada dalam kurikulum kita. Tetapi ini kurikulum yang berada di Malaysia, ya. Di Indonesia juga kurikulum itu telah dibangunkan oleh rakan-rakan, ya, dosen-dosen daripada Malang, Solo dan sebagainya tentang kurikulum untuk kanak-kanak yang diinklusifkan dan bagaimana mereka menggunakan kurikulum itu. Selain daripada kurikulum yang digunakan oleh arahan perdana, ya, yang sedia ada di sekolah biasa, kita juga ada kurikulum untuk kanak-kanak PLB. Okey, baik. Jadi luangkanlah masa sedikit. Cuba cari sekolah-sekolah yang ada pelajar-pelajar inklusif, cuba lihat kurikulum mereka. Okey, bersesuaiannya. Okey, kalau kurikulumnya tak ada, konsepnya begini. Kalau dia di SMP belajar tentang konsep-konsep matematika yang tinggi, kalau pelajar itu belum menguasai kemahiran itu, dia boleh menggunakan kurikulum di SD untuk membantu perkembangan mereka. Kalau tidak, pengajaran kita tidak walaupun sehebat mana pun kita sebagai seorang guru, seandainya kita mengajar tidak berdasarkan kebolehan pelajar kita, dia tidak bermanfaat. Mungkin bermanfaat untuk 20 orang ataupun 20 orang mahasiswa dalam kelas itu, tetapi tidak bermanfaat pada 2 orang pelajar yang belum menguasai kemahiran nombor dan matematik. Dan tidak memberi manfaat kepada pelajar yang gifted, talented, sebab kita tak cabar mereka. Kalau kita ada pelajar yang sangat bagus, kita kena cabar dia dengan kurikulum yang lebih besar untuk dia. Ya? Contohnya dalam pelajar-pelajar lain baru menggunakan komputer untuk pembelajaran. Tetapi ada pelajar kita yang telah boleh menggunakan komputer sebaik mungkin. Mungkin kita sudah boleh mengajar mereka tentang bagaimana menyediakan bahan penulisan di Excel, di Word, di PowerPoint untuk presentasi. Maksudnya dia dah advance ke depan.
berbanding dengan pelajar-pelajar. Jadi yang saya nak tekankan sangat di sini, ya bakal-bakal guru, sebagai seorang guru, anda kena bersedia konsep dalam satu kelas saya tak boleh mengajar keseluruhan dengan satu materi. Itu konsep saya. Sebab dalam kelas kita ada berbagai-bagai kemahiran pelajar yang berbagai-bagai tahap. Itu yang perlu disediakan. Itu penekanan yang perlu ada pada anda. Okey? Dan pelajar yang berada dalam bilik darjah anda perlu ada pembantu guru yang akan membimbing pelajar yang low function itu menguasai kemahiran seterusnya. Tak boleh tinggalkan begitu saja. Okey. Ada soalan setakat ni? Semua mahasiswa-mahasiswa yang saya kasihi, ada soalan? Okey, agaknya mesti stres ni ya. Kurang faham dengan apa yang saya cakap ya. Okey, tak apa. Boleh bertanya. Boleh bertanya di ruangan chat yang mana saya boleh jawab, saya jawabkan segera. Okey, baik. Baik, bidang okey, ini adalah bidang-bidang kurikulum yang ada. Okey. Baik, ini untuk tuna rungu, tuna untuk penglihatan ya. Tuna netra bidangnya kita ada orientasi mobility. Orientasi dan mobility ini mungkin kali pertama anda mendengar. Orientasi dan mobility ini khusus untuk pelajar-pelajar yang mempunyai masalah penglihatan. Mereka diajar menggunakan tongkat, menentukan jarak, menentukan kemahiran bagaimana bergerak ya. Itu dipanggil kurikulum orientasi dan mobility untuk pelajar-pelajar tuna netra. Dia ada khusus untuk dia. Latihan deria, menggunakan braille, ini adalah khusus untuk pelajar tuna netra ya. Yang di Indonesia dengan di Malaysia sama. Diberi yang ini dulu. Sebelum dia masuk ke bilik darjah, perkara ini perlu dimantapkan pada pelajar itu. Kalau tidak nanti pengajaran tidak jadi bermakna. Sebab nanti dia akan memerlukan orang kedua sepanjang masa. Dia nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat asyik memerlukan orang kedua saja. Tetapi bila kita telah ada orientasi dan mobility, mengajar dia bagaimana bergerak dalam bilik darjah, dan kerusi media tu jangan dia alih-alih lagi. Ya, dia akan buat pemetaan dalam fikiran dia. 3 langkah dia boleh belok ke kanan, 2 langkah dia boleh belok ke kiri sebab di situ tak ada peralatan. Tetapi jangan awak saja-saja mengalihkan kerusi, nanti semua digedalnya, semua dilanggarnya. Okey, itu sebabnya kemahiran orientasi dan mobility. Jadi kadang-kadang tunanetra dan tunanetra akan dibuat orientasi mobility, diajar orientasi mobility dalam bilik darjah satu dan juga kawasan sekitar sekolah. Okey, untuk pergi ke tandas ataupun toilet, dia memerlukan katakan 60 langkah. Okey, dia akan bergerak 60 langkah masuk ke kiri pintu toilet. Nanti kita kena ajar dia dalam toilet tu apa yang ada. Sinki di mana, tempat buang najis di mana ya. Untuk buang air kecilnya di mana, kena diajar, dibimbing supaya pemetaan itu dibuat. Bila kita beri pendedahan kepada beberapa kali mereka dah faham, kita tak perlu lagi untuk membimbing mereka ke toilet ataupun ke pejabat, ke kantin sebab mereka sudah boleh bergerak sendiri. Mereka macam contohnya lah. Katakan daripada Solo, Bandar Solo ya. Bandar Solo mau pergi ke Kelantan katakan. Okey, dia naik bas. Okey. Macam mana dia tahu dia dah sampai tempat itu? Itu perlunya orientasi mobility. Selalunya bila dia naik bas, dia akan buat pengiraan. Okey. Kalau dia tahu nak sampai ke Kelantan, pengiraannya sampai 1 juta katakan. So dia tahu 1 juta saja dia akan mula suruh bas itu berhenti. Maksudnya dia telah berada dalam kawasan Kelantan katakan. Itu cara mobility yang diberikan pendedahan kepada pelajar-pelajar tunanetra untuk bergerak dalam satu sekolah. Jadi bila kita cepat ajar dia mobility, memberi pendedahan yang khusus, mereka akan mengurangkan bebanan untuk diri kita. Contohnya dia nak pergi buang sampah. So tak perlulah seorang pembantu ambil sampah asyik buangkan untuk dia saja. Kan rugi masa. Kalau dia boleh buat sendiri, biarkan dia buat sendiri.
beri dia pendedahan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan kemahiran harian, contohnya makan. Okey? Bagaimana tuna netra ya makan di dalam pinggan mereka bila kita bagi. Okey, selalunya kita akan bagi dia makanan dalam pinggannya. Di dalam pinggannya, portion makanan itu kita akan bagi tahu dia. Okey, ada kuah, ada sup, okey, ada sayur sebelah kanan anda, ada ikan di sebelah kiri. So, ambil tangan dia, bagi dia rasa. Ikan sebelah sini, sayur sebelah sini. Jadi dia akan makan, dia akan dapat rasa makanan itu kat mana nak diambil. Itu juga pendedahan bagi kanak-kanak tunanetra dalam pembelajaran. So, setiap kategori kanak-kanak, tunagrahita, tunanetra, tunarungu, dia ada metod-metod tersendiri dalam pembelajarannya dan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan mereka. Okey, baik. Ada soalan tak setakat ni? Saya ada 2 minit lagi. Ada soalan tak? Okey, saya akan bagi materi ni banyak. Saya ada 3 slide, 3 materi yang berbeza ya. Saya akan kongsi dengan Prof Eko Suprianto supaya mereka jadikan bahan bacaan lah supaya anda ada pengetahuan, at least bila bakal guru, kemungkinan waktu anda interview menjadi guru, dia akan tanya, anda tahu tak pendidikan inklusif? Bagaimana anda nak menyediakan pembelajaran untuk kanak-kanak ini? So maksudnya sudah ada sedikit pengetahuan dan anda boleh lakukan dengan sebaik mungkin. Okey, so saya macam inilah, saya tak boleh habiskan materi saya ni. Saya akan share semua materi saya dengan Prof Dr. Eko. Nanti dia akan share dengan anda dalam grup. Keduanya, ada pertanyaan tak supaya saya boleh ringkaskan pengajaran kita hari ini? Saya minta maaf seandainya ada banyak perkara yang saya skip supaya untuk anda dapat kefahaman sedikit tu. Ya. Yang penting konsep itu penting. Konsep supaya anda faham apa yang saya nak nyatakan tu. Okey, itu yang pentingnya. Supaya anda faham apa yang saya cakap dan boleh membantu anda menjadi guru-guru yang mempunyai kemahiran dalam inklusif, ya. Baik, saya ada beberapa juga tentang tajuk tentang pentaksiran, tapi slide ni tak sempat keluar pun. Sebab saya lebih menerangkan tadi tentang kurikulum dan PLB. Belum kepada pentaksiran. Bahan ini nanti saya akan share dengan Pak Eko, nanti Pak Eko akan share dengan anda. So ada beberapa slide yang kita boleh guna sama. Okey, ada soalan tak setakat ni? Soalan-soalan yang umum, mungkin Brahma nak tanya ya, Pak Bima nak bertanya ya. Okey, terima kasih rakan-rakan lain yang buka videonya supaya saya boleh kenal lah sedikit. Okey, anda semua ya. Ni anak Estati Ayu ya. So ada pertanyaan tak? Kalau ada pertanyaan saya boleh jawab, saya jawab. Kalau tak boleh jawab, saya cuba jugalah. Okey. Okey, ini ada soalan rakan awak ini. Yo, silahkan. Bukan Siapa itu. yang mau bertanya? Okey. Pak Eko yang tulis rupanya. Saya kan ada soalan daripada anak-anak mahasiswa. Ada sebarang pertanyaan tak? Ayo, siapa Brahma tak yang nak tanya, bertanya? Brahma? Ya. Apa tanya saja, tak ada salah, tak ada apa. Jangan takut. Saya tak makan awak. Saya tak jumpa awak pun. Okey? Jangan risau. Bertanya, kalau di Malaysia ni dia kata kalau kurang bertanya sesat jalan. Kalau dalam belajar kurang bertanya nanti dapat E. Gagal dalam ilmunya. Ya, tak sama. Mungkin Pak Eko mengajar ada konsepnya begini, anda tak bertanya, konsep anda pergi sebelah kanan. Ya, berlainan haluannya. Ya, kadang-kadang perkara konsep itu perlu diberi penekanan. Pemikiran Prof Eko dengan anda mesti sehaluan. Sama. Walaupun materi yang telah diberi, tetapi kadang-kadang bila anda membaca, kefahaman anda tidak sama dengan apa yang saya nak fahamkan. Macam tu. Okey, Bayu, Rizky, Hilda, boleh bertanya apa saja? Pak, izin bertanya. Okey, silakan Martina. Apa kebijakan pendidikan inklusif yang ada di negara Malaysia dan apakah ada tantangan dalam penerapannya? Okey. Martina, soalan yang sangat bagus. Saya senang hati ya. Baik.
pendidikan inklusif di Malaysia, adakah halangan-halangan, kesukaran, tentangan? Itu perkara biasa. Itu cabaran sebagai seorang guru. Ya, tak semua orang suka berkawan dengan kanak-kanak PLB. Tak semua orang hatinya terbuka untuk semua orang. Ya, dia masih lagi menganggap bahawa kanak-kanak PLB ini sebagai satu bebanan pada masyarakat. Kalau boleh dia tak perlu wujud di dunia ini. Ya, kadang-kadang fikiran itu bermain di setiap pemikiran kita. Dan ianya tidak membantu langsung dalam perkembangan dunia ilmu pendidikan. Sebagai guru, konsep, pemikiran, semangat juang membantu anak bangsa terus jitu. Dia PLB ke, dia gifted ke, dia anak biasa ke, bantu semaksimum mungkin. Okey. Apakah halangan-halangan ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi oleh masyarakat di Malaysia tentang pelaksanaan inklusif? Okey. Saya sebut yang besar-besar dulu. Pertamanya, bagi negara Malaysia, pertama, khidmat sokongan. Untuk melaksanakan inklusif, kita perlukan khidmat sokongan yang sangat bagus. Okey. Kalau khidmat sokongan kita longgar, kita perlukan pembantu guru dalam kelas. Contohnya contohnya begini. Kalau di Malaysia, bila kita laksanakan inklusif, kita ada seorang pembantu guru dalam kelas itu. Maksudnya ada 2 orang guru dalam kelas itu, ya. Jadi seorang itu akan berada dekat dengan budak mahasiswa PLB. Okey. Jadi pelajar itu nak ke toilet, pembantu guru akan bawa. Pelajar itu menjerit, kacau dalam kelas. Tekan. Jadi of course pembelajaran dalam kelas itu akan terganggu. Jadi pembantu guru akan ambil budak ini, keluarkan dia, cool downkan dia. Dia tenang, baru masuk balik. Okey, satu khidmat sokongan. Bila sebut khidmat sokongan, dia melibatkan kos. Ya, kos yang tinggi untuk sistem penggajian berlaku. Okey. Okey, yang paling besar adalah tentang sikap. Sikap guru, macam saya katakan tadi. Walaupun kita negara yang telah membangun, ya, sikap guru berbeza. Ada orang suka, ada orang tak suka. Itu yang normal. Ya. Ada guru bersedia. Siapa pun pelajar dia bersedia mengajar. Dan ada guru yang tak sanggup bersedia untuk mengajar kanak-kanak PLB ini. Yalah, contohnya tunanetra. Ada tunanetra yang menakutkan. Matanya nak terkeluar, ya. Sentiasa basah dengan air mata. Ada pelakuan-pelakuan yang negatif, gigit orang, ya. Jadi dia rasa sangat takut ataupun hati dia terbuka untuk mengajar. Itu antara halangan-halangan. Okey, ketiganya fasarana. Dan fizikal sekolah itu. Ada yang tidak bersesuaian. Contohnya sekolah tu tak ada ramp untuk wheelchair. Orang berkerusi roda nak berjalan. Okey, kemudahan untuk orang buta tak ada di situ. Semua kemudahannya bertangga, ya, dia nak berjalan antara satu tempat ke satu tempat susah dan sebagainya. So kemudahan prasarana itu diambil kira dalam penyediaan inklusif. Jadi cabaran tu banyak. Keuangannya, prasarana fizikalnya, pembantu gurunya, sikap guru, toleransi, itu berlaku di mana-mana. Tetapi dengan adanya atau wujudnya satu muafakat antara guru-guru PLB dengan guru-guru alian perdana dan diketuai oleh guru besar di sekolah itu ataupun pentadbir di sekolah itu yang menyokong pelaksanaan inklusif, maka bila makin lama dilaksanakan, dia makin berkurang. Dan penerimaan tu makin bagus. Walaupun masih ada cabaran-cabarannya. Macam saya kata tadi lah, untuk ubah suara fizikal sekolah bukan mudah. Costing sangat tinggi. Untuk menyediakan pembantu guru, costing pun tinggi. Itu antara perkara-perkara yang perlu diambil kira dalam pelaksanaan inklusif. So, sangat bagus soalan Martina tadi. So, itu sedikit input, ya. Cabaran, kegusaran dalam pelaksanaan inklusif. Okey, ada soalan yang lain?
Yang lain tak buka kamera ya, sedang makan ya. Ah. Okey, ada soalan tak? Ha? Ada apa soalan? Okey, kalau tak ada soalan, Pak Eko Ayo. boleh saya perlu berhenti di sini ataupun saya boleh teruskan lagi? Oh ya 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 ya. Eh, ini waktunya sudah mencukupi. Mungkin Hmm. saya berikan komen-komen sedikit ya, Okey, okey. biar lebih jelas untuk Ya. mahasiswa kita yang masih pada awal masuk di perguruan tinggi. Hmm. Ya, jadi saudara-saudara, untuk materi inklusif ini untuk Indonesia memang belum merata, masih merupakan isu-isu baru, apalagi untuk peraturan yang kaitannya dengan gifted, dengan anak cerdas ini masih proses dibuat, masih proses disiapkan oleh kementerian, sedang mengkaji, sedang meneliti sebaiknya pelaksanaannya seperti apa. Nah, tadi sudah diberikan penegasan bahwa pelaksanaan inklusi ini sebenarnya merupakan upaya tidak melakukan kedzoliman untuk anak. Sebabnya anak yang normal yang tadi dikatakan dibagi menjadi 3 oleh Prof. Mokhtar itu, 1 PLB, pendidikan luar biasa, terus bagian yang kedua normal, ya yang reguler di Indonesia disebut dengan reguler, kelas reguler. Okey, minta maaf, minta maaf. Ya, kelas biasa. Terus yang ketiga, kelas untuk anak-anak yang cerdas, anak yang gifted. Nah, itu mestinya mendapatkan satu layanan pendidikan yang sesuai dengan mereka. Jadi tidak boleh anak yang gifted, anak yang pinter itu diberikan pendidikan sama dengan anak-anak yang normal atau reguler. Terus inklusi ini kan sebenarnya kalau di Indonesia diharapkan menjadi salah satu terobosan, salah satu jalan pintas agar nanti kelasnya menjadi efisien. Jadi tidak usah membuat sekolah tersendiri, tetapi dicampur atau inklusif dengan anak-anak yang biasa. Itu untuk Indonesia, terutama pada murid-murid yang termasuk murid-murid gifted. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah diberlakukan sebuah policy, sebuah kebijakan oleh menteri, yang menteri ini sekarang membawai pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Maka sebutan Menteri Indonesia yang baru ini Pak Mokhtar namanya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Wah, oke. Luar biasa itu, Luar walaupun biasa namanya. Ya. menterinya menteri masih S2 itu. Oh, tak. Tapi Semangat je tu, semangat. iya, tapi Ya. membawai perguruan tinggi, membawai guru besar. Ya. Nah, itu kebijakan atau policy yang ada itu namanya diferensiasi. Diferensiasi itu untuk perkembangan baru di Indonesia
Untuk kurikulum itu tidak ada kurikulum nasional lagi. Tidak ada kurikulum normal lagi. Tapi semua kurikulum itu dihilangkan terus supaya membuat kurikulum sekolah sendiri-sendiri. Jadi ada desentralisasi kurikulum agar terjadi diferensiasi kurikulum setiap sekolah. Jadi setiap sekolah membuat kurikulum sendiri-sendiri sehingga tidak ada ujian tingkat nasional lagi. Di Indonesia sudah tidak ada ujian nasional. Tetapi dibuat sendiri-sendiri, penilaiannya oleh guru sendiri-sendiri. Nah, itu menjadikan kurikulum di Indonesia dengan nama kurikulum operasional satuan pendidikan atau sering dikenal dengan KOSP. Jadi kurikulum di Indonesia mulai meninggalkan kurikulum nasional, kurikulum 2013, beralih menjadi kurikulum diferensiasi, kurikulum yang tiap sekolah membuat sendiri-sendiri dengan nama kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi ini untuk Indonesia sedang memasuki tahapan baru yang itu nanti akan membuat sekolah itu menjadi berdaya ya. Berdaya sehingga memiliki mutu yang baik. Itu ekspektasinya seperti itu. Nah, maka nanti juga kemungkinan ada masalah, ada kendala, ada handicap pada PLB itu. Nanti gimana ini cara membuatnya dan seterusnya itu. Tapi saya tidak tahu karena staf menteri itu kan menggunakan kebijakan sesuai dengan sekolah yang mereka miliki ya. Jadi staf menteri itu memiliki sekolah dari sekolah yang dia miliki, kemudian diminta se-Indonesia itu mencontoh sekolah yang dimiliki stafnya menteri itu. Jadi bukan kebijakan menteri tapi menggunakan sekolah miliknya staf menteri. Yang itu namanya Sampurna ya. Sampurna itu sebuah yayasan yang memiliki sekolah, katanya berhasil, kemudian supaya yang lain itu mengadaptasi. Itu. Ya, jadi mungkin dari mahasiswa-mahasiswa saya ini ya dengan terminologi bahasa Melayu tadi agak makanya saya punya harapan ya dibiasakan untuk nanti memahami bahasa lain. Kemudian bisa dikombain dengan bahasa Inggris. Satu waktu nanti pakai bahasa Inggris full dan seterusnya itu. Betul. Tapi ini ya sesuatu yang baru yang mungkin menjadi sebuah pengalaman baru bagi mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, itulah saudara-saudara, mungkin nanti bisa didalami lagi ketika ketemu dengan saya di dalam face to face, sehingga nanti bisa diberikan eksplanasi yang lebih full kan gitu. Ya, betul. Ya, oke.
saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, atau mungkin ada mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, ada soal Ya. lagi. Baik, Silakan. dalam sini dalam chat tu ada satu pertanyaan daripada Brahma. Dia kata bagaimana assessment itu dilakukan untuk kategorikan kanak-kanak PLB. Okey, di Malaysia dia ada peraturan dia atau caranya bagaimana untuk menentukan kanak-kanak itu PLB atau tidak. Okey. Untuk yang PLB, kanak-kanak itu yang menentukan kanak-kanak itu PLB tidak boleh dilakukan oleh guru. Ini dilakukan oleh pakar medik ataupun pakar perubatan. Jadi bila kita jumpa pakar perubatan, dia ada bahagian-bahagian yang akan assessment yang akan dilakukan tentang fizikal, komunikasi, sosial dan sebagainya. Ada beberapa perkara termasuklah faktor kesihatan dan lainnya. Jadi daripada situ dia akan dikategorikan. Dia tu tunagrahita ke, tunarunggu ke, tunanetra. Okey? Baik, untuk kanak-kanak, semua baby di Malaysia dia ada carta pembesaran normal kanak-kanak. Okay. Setiap kelahiran, kanak-kanak itu daripada umur sehari akan ada perawatan. Jadi kalau ada kelainan awal itu akan dimaklumkan, assessment itu akan dijalankan oleh pakar-pakar perubatan dulu. Dan daripada assessment itulah ditentukan kanak-kanak itu kategorinya kategori apa. Dan ini akan dibantu mengikut keperluannya. Untuk yang di Malaysia, untuk yang gifted dan talented juga ada assessment. Okay, assessment itu dilakukan oleh, contohnya sekarang ini kita ada pusat permata pintar yang dilakukan oleh Universiti Kebangsaan sendiri, iaitu universiti saya. Kita ada satu center untuk pelajar-pelajar gifted dan talented. Kalau kita tak gifted, dia ada ujian UKM 1, ujian UKM 2, ujian UKM 3. You lulus ujian UKM 1, you ambil ujian UKM 2. You lulus ujian UKM 2, diambil ujian UKM 3. Ya. Baik. Saya rasa saya ambil pun tak lulus ujiannya. Saya ada benda yang saya tak boleh jawab. Ya. Daripada segi aspek bahasa sehinggalah soalan-soalan akademik yang arasnya sangat tinggi. Itu lepas itu pelajar-pelajar yang terpilih dia akan buat satu perkemahan ataupun macam sama perkemahan musim panas. Kita akan lihat bakat kepimpinan, pidato, komunikasi dan sebagainya untuk memilih pelajar itu betul-betul gifted atau tidak. Jadi satu Malaysia dalam satu tahun dia akan pilih 40 orang yang terbaik, pintar dan paling pintar antara yang pintar. 40 orang itu akan belajar di Malaysia. Pelajar ini akan diajar oleh profesor, doktor dan sebagainya. Ikut bidang. Sebab nanti kanak-kanak itu akan ada bidang minat masing-masing. Ada yang minat perubatan, ada minat engineering, ada minat komputer. So mereka tu akan dijurus-juruskan. So mereka akan gunakan kurikulum Malaysia dan juga kurikulum luar negara. Sebab mereka tu disediakan untuk belajar di Harvard, di Stanford, di mana. So kita menggalakkan mereka berfikir tamat belajar bukan untuk bekerja. Dia tamat belajar itu untuk menjadi ahli fikir untuk Malaysia. Itu antara kita punya gagasan. Ya, kita minta dia pandang jauh ke hadapan. So kalau datang ke Malaysia nanti, kalau ada rezeki datang ke UKM, Prof Edi Suprianto bawa, ya, Eko Suprianto bawa, boleh mohon untuk melihat preschool di UKM ada, dan juga ada sekolah pintar cerdas. Supaya nanti ada program kamu dibawa ke sekolah itu melihat fasarananya, fizikalnya, terletak di tengah-tengah hutan. Ya, dalam UKM tu ada kawasan hutan yang belantara, dingin, mereka ada kolam renang mereka sendiri, ada padang mereka sendiri, ada dewan mereka sendiri. Dia tak belajar, dia termasuk dengan pelajar-pelajar universiti. Dia diasingkan. Dia ajar dengan cara yang aras yang tinggi, bukan aras-aras biasa. Walaupun umur mereka 13 tahun, 14 tahun, mereka sudah mengambil perpesaan yang peringkat dunia untuk bersaing. Dan pertandingan-pertandingan mereka pun dia tak masuk pertandingan-pertandingan dalam Malaysia. Kecuali pertandingan reka cipta. Mereka dan mencipta saja mereka masuk. Yang lain mereka semua masuk pertandingan peringkat world. Mewakili Malaysia dan sebagainya. Ini kumpulan elit yang dibangunkan untuk terus ke hadapan.
Dalam masa sama, peranan kaunselor sangat-sangat diperlukan. Membimbing, sebab mereka ni sangat sensitif. Kanak-kanak gifted, talented ni dia sangat-sangat sensitif. Ya. Merajuk kuat, sedih kuat, jadi kena jaga emosi dia betul-betul. Begitu. So itu yang program yang dah ada di Malaysia. Ya, kalau ada rezeki datang ke UKM, bolehlah lihat sekolah yang saya cerita ni. Ya, Ini bukan omong-omong ya. Ini cerita benar. ya, Okey? ya. Okey, saya rasa terima kasih Pak Eko Suprianto memberi penjelasan yang lebih jelas supaya mahasiswanya faham. Dan Ya. saya akan bagi Pak Eko bahan-bahannya untuk Ya. diguna pakai, di-share dengan mahasiswa-mahasiswanya nanti. Ya, ya. Okey, jadi seandainya ada salah silap dari saya mohon kemaafan. Pak Eko Suprianto, terima kasih banyak kerana sudi menjemput saya berkongsi. Bagi saya berkongsi pengetahuan apa pendidikan inklusif yang berlaku di Malaysia dan juga di negara luar selain daripada Indonesia. Sebab different sedikit pelaksanaan, tetapi ada kesamaan, tujuannya sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ampun dan maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berbagi ilmunya untuk kita semua. Semoga menjadi amal jariah Pak Mukhtar bagi Terima kasih. anak-anak kami. Insyaallah. Kita tutup untuk kuliah di siang hari ini. Indonesia sudah jam 11 kurang 10 menit. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf ya, salah silap saya mohon Semoga maaf. bermanfaat, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jumpa lagi kita insya-Allah.